Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami ingin membentangkan projek akhir kami iaitu pasu kitar semula. Kami daripada kelas DKA 5E dan kami disiliakan oleh Encik Muhammad Farid bin Ishaq. Nama saya ialah Muhammad Faiz Akmal bin Muhammad Farid. Nombor pendaftaran 06 DKA 19F1181. Saya Muhammad Fikri Farid, nombor pendaftaran 06 DKA 19 F1188. Nama saya Nuna Dira binti Rosli, nombor pendaftaran 06 DKA 19 F1200. Berikut merupakan ahli kumpulan diketuai oleh Faiz Akmal. Berikut ialah pasu kitar semula. Kami merupakan pelajar daripada bidang kejuruteraan awam, telah menghasilkan sebuah inovasi daripada bahan terbuang menjadi sebuah pasu. Dalam kerancangan perkembangan dunia fashion yang turut mewarnai kehidupan mahasiswa, ramai terlepas pandang mengenai isu sisa fabrik yang dihasilkan. Dikatakan berjuta-juta tan tekstil dibuang setiap tahun di dunia. Dianggarkan 10 juta tan tekstil dibuang setiap tahun di Eropah dan Amerika Syarikat, sementara di China melebihi 20 juta tan. Bagaimanakah hendak menguruskan sisa fabrik? Pasti ada yang mencadangkan usaha kita semula. Benar, selain kertas, tin, aluminium dan kaca, pakaian juga sebenarnya boleh dikita semula. Berikut merupakan objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah menghasilkan idea kreatif dengan menerapkan elemen kejuruteraan awam dan landscape. Yang kedua, menghasilkan produk yang baru menggunakan sisa fabrik. Seterusnya, skop projek. Berdasarkan kajian terdahulu daripada pesona dan pengumpulan data sisa fabrik, kebanyakan sisa fabrik dibuang dan tidak dikita semula. Jadi kami menghasilkan produk baru menggunakan sisa fabrik terbuang dengan menghasilkan pasu kitar semula. Berikutan ialah sisa pembuangan pakaian yang ada di sebuah gudang. Hold it closer to mine. Yeah. Our love is there, but now you're changing. Hold it closer to. Seterusnya, carta aliran projek. Yang pertama, perbincangan pemilihan tajuk projek bersama SV. Kedua, perbincangan bersama ahli kumpulan tentang pembahagian tugas. Yang ketiga, merangka kerja dan menentukan reka bentuk projek. Yang keempat, perbincangan bersama SV tentang reka bentuk progres. Ya Allah. Perbincangan bersama SV tentang reka bentuk akhir projek. Yang kelima, menghasilkan projek dan membuat kemasan. Yang terakhir, projek akhir berjaya disiapkan. Slide sebelum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menerangkan tentang model projek kami. Yang pertama sekali, kami telah berjaya menghasilkan sebuah prototipe daripada untuk projek kami. Okay, seperti yang anda lihat di sebelah kiri ialah reka bentuk projek yang diilhamkan daripada reka bentuk semasa. Yang itu ialah prototipe kami lah. Di bahagian belah kanan, itu adalah reka bentuk akhir untuk pasu kitar semula. Next. Okay. Jadi saya akan menerangkan tentang reka bentuk awal ini. Yang pertamanya, kami menggunakan fabrik yang lembut, iaitu kami menggunakan kain selimut. Okey, jadi anda boleh lihat saiz pasu kami ini agak besar dan akibat dipengaruhi oleh penggunaan fabrik yang tidak sesuai, ianya agak melemahkan struktur pasu kami. Kerana
ia juga dipengaruhi oleh kadar resapan simen dengan fabrik tersebut. Next. Okey. Jadi ini ialah reka bentuk akhir kami. Kami telah ubah penggunaan fabrik, iaitu kami menggunakan kain tuala, iaitu ianya lebih tebal. Ianya mudah untuk direka bentuk dan kami membuat lipatan pada sisi pasu itu untuk menguatkan struktur pasu tersebut. Next. Okey. Okey, kami punya metodologi. Yang pertama ialah campuran simen Portland biasa yang sempurna diperlukan untuk mencapai kekuatan sebenar struktur pasu kerana ianya mempengaruhi kadar resapan fabrik dengan simen. Yang paling penting sekali ialah pemilihan fabrik. Pemilihan fabrik memainkan peranan penting kerana ianya mempengaruhi kekuatan dan kadar resapan simen. Jikalau anda boleh lihat berdasarkan pemilihan yang terdahulu, kain selimut yang nipis tidak sesuai dijadikan pasu kerana sukar untuk meresap simen sepenuhnya dan kekuatannya agak rendah. Jadi saya akan menerangkan tentang bahan dan alatan yang telah kami digunakan. Bahan utama yang diperlukan ialah simen Portland biasa. Yang kedua ialah fabrik yang terpakai. Seterusnya, kami menggunakan cat sembur sebagai kemasan, berus, pasu plastik sebagai acuan untuk pasu kami, dan air. Okay, next. Langkah dan penyediaan projek. Pertama sekali kita haruslah menyediakan peralatan dan bahan yang telah kami beli. Kemudian kami akan memulakan dengan membuat bancuan simen terlebih dahulu beserta air dengan sebanyak agak-agak dalam 3 sudu simen dengan air sebanyak 250 ml. Kemudian sebelum memasukkan kain fabrik ke dalam bancuan simen tadi, haruslah tebukkan lubang dulu pada tuala kerana kalau bertujuan untuk membuat saluran air supaya tidak bertakung pasu tu. Kemudian basahkan tuala terlebih dahulu dengan air untuk memudahkan resapan terhadap simen. Kemudian tuala yang telah dibasahkan tadi, kemudian celupnya ke dalam bancuan simen. Gaulkan dalam simen tadi sebanyak yang mungkin untuk memastikan semua permukaan terkena simen dan resap. Kemudian letakkan tuala tersebut di atas acuan dan bentukkannya untuk struktur pasu. Lepas tu biarkan pasu mengeras di bawah sinaran matahari selama 24 jam. Kemudian selepas 24 jam, bolehlah tanggal acuan daripada pasu simen dan boleh mula memberus bahagian dalam dengan simen untuk menambahkan kekuatan simen pada pasu tersebut. Akhir sekali, boleh buat kemasan dengan menyembur cat seperti gambar raja di atas. Kami menyembur dengan cat berwarna putih luar dan dalam.
Next. Quality product. Berus simen pada pasu untuk menambah kekuatan pasu seperti yang telah saya cakap tadi. Setelah kemasan dibuat, pasu bertambah lebih cantik dipandang seperti gambar di atas. Okey. Kemasan produk. Menyambut cat pada pasu untuk menambahkan nilai estetika, membuat tapak pada pasu sebagai hiasan tambahan, dan menanam pokok. Menanam pokok ni adalah bertujuan untuk menceriakan dan mencantikkan lagi pasu tersebut. Sebab kalau tak letak hiasan pokok, pasu tu akan kelihatan seperti kosong, tak cantik lah mata dipandang. Boleh next. Kos pembelian. Simen polymer biasa 50 kg berharga RM17 Malaysia. Fabric terpakai RM15. Sarung tangan kertas sepasang RM2.50. RM2.50. Berus RM4.50. Cat sembur yang kami gunakan ada dua warna iaitu putih dan merah. Putih berharga RM10 dan merah ialah RM13. Mahal lagi. Kemudian tanah organik 2 pack berharga RM4. Anak pokok bunga yang kami gunakan adalah pokok Morning Glory RM8, iaitu pokok Morning Glory ialah pokok yang ada warna kuning, bunga warna kuning tu dalam pasu tu. Lepas tu lidah jin. Lidah jin ni adalah sama spesies dengan lidah buaya. Dia mahal sikit lah, RM28 untuk satu pokok. Catakan. Ini adalah bukti pembelian kami di hardware, di nursery dan kedai pakaian terpakai. Next. Katakan. Next. Okey, catakan. Aktiviti projek. Pendaftaran dengan Ketua Penyelaras FYP 2 Taklimat ECC 50194 telah dilaksanakan pada minggu pertama. Kemudian pada minggu kedua, bengkel penulisan laporan FYP Final Year Project. Minggu ketiga, program bersama alumni. Minggu keempat, pembincangan bersama penyelia projek. Minggu kelima, mengagihkan tugas kepada ahli kumpulan. Minggu keenam, membeli bahan projek. Minggu ketujuh, melaksanakan projek. Okey. Jadi untuk SEM 5, pada mulanya kami melakukan progress presentation. Seterusnya kami berbincang bersama ahli kumpulan. Okey. Dan seterusnya kami menghasilkan projek seperti yang dirancang, iaitu reka bentuk akhir telah kami bincang, pemilihan fabrik dan sebagainya.
Dan seterusnya kami menguji kelemahan projek dan juga membuat penambahbaikan daripada prototype yang sebelumnya. Seperti yang sebelum ni, kami tidak membuat salinan air. Jadi kali ini kami buat salinan air untuk untuk memastikan air tidak bertakung dan sebagainya. Dan seterusnya kami mendapat tugasan iaitu dengan melakukan project task, dan pada waktu ini kami sedang melakukan final presentation, dan minggu hadapan kami ditugaskan untuk menghantar laporan akhir dan juga buku log. Next. Dah Ada sedikit masalah sikit technical. tentang tu. Boleh Nur Nadira? So, okey, jadi sebenarnya itu adalah slide terakhir kami. Jadi terima kasih kepada semua para pendengar yang mendengar tentang projek akhir kami. Jadi secara rumusannya kami berjaya menghasilkan dua buah pasu yang terdapat di sebelah kiri. Kami membuat pasu dengan saiz yang agak besar dan kami hiaskan dengan pokok bunga seri pagi. Dan seterusnya untuk bahagian kalau saiz yang agak besar ni sebenarnya sesuai kalau kita gunakan di bahagian luar, outdoor. Okey. Dan di bahagian kanan yang agak cantik, kami menggunakan pokok lidah jin dan juga ada sedikit design, dan yang paling cantik ialah kami meletakkan tapak untuk menambahkan nilai estetika pada pasu tersebut. Jadi pasu ini sesuai digunakan untuk indoor dan boleh juga digunakan untuk indoor. Okey. Jadi sekian, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Minta maaf pada kami kalau ada kekurangan.